Api yang besar ini akan dipasang 20 hari 20 malam selama sukan Olimpik berlangsung. Sukan ini tidak boleh memadamkan api ini. Api ini sebagai status utama dalam sukan tersebut. Sebab inilah untuk penghormatan kepada Dewa Zeus. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama sekali lagi dalam kuliah Maghrib, dan syukur kepada Allah kita dalam keadaan diberikan peluang untuk bersama-sama dalam majlis ini. Dan pada kali ini tajuk perbincangan kita barangkali berbeza dengan tajuk-tajuk yang pernah kita bicarakan, yaitu tajuk berkaitan dengan kisah dan ibrah Orisis, Zeus dan Olympia yang ada kaitan dengan sukan Olimpik yang baru saja dilancarkan di Tokyo kali yang 32. Sebelum kita pergi lebih jauh, tajuk perbincangan kita hari ini, marilah kita mulakan dengan surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalatil yahudu uzairullah. Uzairullah wa qalatin nasrun nasrullah. Wa dzalikum bi'afim. Dzalikum bi'afim. Yudayuna kulladziina kafaru min qabl qadarahumullah anna yufakun. Shadaqun azim. Dan orang Yahudi berkata bahawa Uzair ialah anak Allah. Dan orang Nasara berkata Al-Masih ialah anak Allah. Itulah demikian perkataan-perkataan mereka yang keluar daripada mulut mereka. Perkataan itu sangat serupa dengan perkataan orang kafir yang datang sebelum mereka. Dan Allah memerangi mereka. Dan kenapakah mereka boleh berpaling daripada kebenaran? Tuan-tuan yang saya hormati, dalam kisah ini, syahid kita ialah kepada Uzair. Uzair Allah, siapakah Uzair ini? Sehingga orang Yahudi menyembahnya sebagai Tuhan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan seorang lelaki yang berjalan di satu kawasan yang telah musnah. Yang dalam surah Al-Baqarah bunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala ursha qala anna yuhyi hadzal ba'da mautiha fa'amatullahi ma'atamin summa ba'tsah. Surah An-Nazim. Atau seperti seorang yang melalui satu kampung. Kampung itu telah musnah, jatuh dan rosak. Lalu dia berkata, bagaimanakah Allah menghidupkan kembali kampung ini yang telah mati? Lalu Allah matikan dia selama 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali. Ahli tafsir mengatakan lelaki dalam ayat ini maksudnya Uzair. Dalam surah Tabat tadi dihubungkan bahawa orang Yahudi mengatakan Uzair ialah anak Allah. Sebab dia telah mati dan hidup kembali selepas 100 tahun yang berlalu. Dan selepas itu kita lihat ketika Uzair melalui Baitul Maqdis. Dalam tafsir mengatakan kota yang dilalui, kampung yang dilalui oleh pemuda tadi ataupun oleh lelaki tadi ialah Baitul Maqdis. Yang ketika itu telah dihancurkan oleh Raja Bukhnasar, Raja Babylon, yang datang membunuh orang Yahudi, Bani Israel yang berada di Jerusalem. Bandarnya dimusnahkan, kotanya dirobohkan. Lalu ketika itulah Uzair telah melalui kampung ini. Dia termenung bagaimanakah kerosakan ini yang berlaku begitu hebat, dan bagaimanakah Allah akan menghidupkan kembali selepas kematian penduduknya. Lalu Allah telah matikan selama 10 tahun, 100 tahun, dan dihidupkan kembali. Maka selepas 100 tahun dibangkitkan kembali, dia melihat kampung tersebut telah tidak lagi sebagaimana yang dia saksikan pada mulanya. Kota telah dimakmurkan kembali dan dia akhirnya disembah oleh orang Yahudi. Itulah kisah Uzair bin Abdullah yang dipanggil Auzubillah ataupun Uzair bin Abdullah. Dalam kisah yang berlaku pada bandar Jerusalem, kota Jerusalem, penduduknya telah dibunuh beramai-ramai oleh Raja Bukhnasar, raja yang perkasa datang daripada Babylon, menghancurkan kota Jerusalem, maaf saya. Lalu mereka telah menyembah Uzair yang mereka sebut Uzair adalah anak Allah. Dalam konteks barat mereka sebut Uzair sebagai Orisis yang mereka sembah, berjangkit kepada orang Mesir, berjangkit kepada orang Rom, dan Orisis ialah satu sembahan yang dilakukan oleh orang yang datang kemudian. Allah mengatakan yudai'una kulladzina kafaru min qabl, maka samalah perkataan orang yang terdahulu mereka. Orang terdahulu mereka mengatakan Uzair anak Allah. Mereka mengatakan Isa Al-Masih anak Allah. Dan orang terdahulu mengatakan Hercules anak Tuhan. Siapa Hercules? Mereka menyamakan Tuhan-Tuhan yang ramai, yang orang-orang yang asalnya orang yang alim,
kemudian sebahagian mereka lah wali Allah. Apabila mereka mati disembah oleh kaum yang datang kemudian. Dan mereka juga menyembah Hercules, menyembah juga Zeus, mereka menyembah Apollo. Pelbagai Tuhan yang mereka sembah dalam kalangan orang Greece ataupun orang Yunani kemudiannya. Maka Allah mengatakan perkataan orang terdahulu sama seperti perkataan orang Yahudi, ataupun sama seperti perkataan orang Nasrani yang mengatakan bahawa Al-Masih adalah Ibnullah. Itulah ma'zubillah. Maka perkataan mereka adalah sama saja. Dan kita lihat kepada Zeus. Siapa Hercules? Hercules ialah anak kepada Zeus. Dan Zeus ini dianggap sebagai dewa dan ketua segala dewa. Dan satu hari dia terlihat seorang wanita yang cantik. Dia adalah dewa. Dia menciptakan alam semesta mengikut pandangan orang Greece. Dan dia tertarik dengan wanita tersebut. Dia turun ke bumi dan mengahwini wanita yang cantik tersebut. Melahirkan Hercules, anak separuh Tuhan, separuh manusia. Inilah yang disebut oleh orang Yunani yang sama perkataannya seperti mereka mengatakan bahawa Uzair ialah anak Tuhan dan Nabi Isa adalah anak Tuhan. Perkataan mereka sama saja dalam ayat yang kita baca tadi. Kita lihat persamaan mereka. Kita lihat bahawa orang Mesir umpamanya menjadikan Horus yang mereka sebut sebagai Tuhan yang lahir pada 5 Desember. Ibunya seorang gadis yang belum berkahwin. Begitu juga Zoroaster yang lahir pada 25 Desember dan dilahirkan oleh seorang gadis yang belum berkahwin. Dan Allah mengatakan yudha'ihu naqalladzina kafaru min qabl, dan kata mereka sama. Mereka mengatakan orang itu anak Tuhan, orang itu anak Tuhan dan sebagainya. Dan Mitra ialah mereka mengatakan lahir pada 25 Desember dan disembah oleh orang Iran, orang Parsi. Dilahirkan oleh seorang wanita yang belum berkahwin, anak dara. Dan mereka juga mengatakan bahawa Alhamdulillah, Yesus Christ, Nabi SAW, dilahirkan oleh seorang anak dara dan dilahirkan pada 25 Desember. Maka persamaan kata-kata mereka, mereka menyamakan, maka samalah kata mereka dalam konteks Tuhanan. Dan mereka menjadikan kelahiran Tuhan-Tuhan mereka tepat pada 25 Desember, dan itu berlaku sepanjang sejarah manusia. Tuan-tuan yang saya hormati pendengar sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad qala alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa illam yantahu amma yaquluna sanna alladziina kafaru minhum azabun alim. Surah Al-Azim, Al-Maidah. Dan telah kafirlah, sesungguhnya telah kafirlah mereka yang mengatakan Allah itu Trinity. Telah kafirlah mereka mengatakan Allah itu sebagai satu akronim dalam Trinity. Dan tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang satu. Dan sekiranya mereka tidak berhenti untuk mengatakan demikian, maka mereka akan disambar oleh api neraka yang sangat panas, yang sangat pedih. Azabun alim. Dan itulah mereka memiliki perkataan yang sama. Mereka mengatakan Yesus Kristus anak Tuhan. Mereka mengatakan bahawa Hercules anak Tuhan. Mereka mengatakan bahawa Mitra anak Tuhan. Dan mereka mengatakan Hercules dan juga Apollo anak Tuhan. Perkataan mereka hampir sama. Dan Allah mengatakan perkataan mereka sama. Sama seperti orang kafir sebelum mereka. Dan inilah yang disembah oleh kaum tersebut. Dan kita lihat Nabi Isa AS atau Yesus Kristus, mereka rayakan hari kelahiran Yesus Kristus pada hari Christmas yang jatuh pada 25 Desember setiap tahun. 25 Desember ialah musim sejuk, musim salji yang turun sangat sejuk. Dan pada hari tersebut ialah hari malam paling panjang dalam satu tahun. Dan disebut sebagai hari solstice, iaitu hari ketika malam paling panjang dalam masa satu tahun. Tetapi dalam konteks mereka mengatakan bahawa Yesus Kristus lahir pada satu malam yang sangat panas. Dalam Bible mengatakan pada malam kelahiran Nabi Isa AS, Yesus Kristus. Malam itu malam sangat panas sehingga penggembala kambing berada di luar, di dataran, di padang rumput sebab panas, terlalu panas. Maksudnya dia bukan bulan Desember. Pada malam yang sama berlaku satu bintang yang sangat terang. Tiba-tiba satu bintang yang sangat terang telah muncul di atas langit Bethlehem. Mereka sebut the Star of Bethlehem. Malam tersebutlah lahirnya Yesus Kristus. Dan kalau dikira dari segi astronomi, bintang yang dikatakan bintang tersebut bukan bintang tetapi planet. Planet Mars dan Jupiter dia conjunction, dia bertemu dalam satu garis dan dia menjadikan cahayanya resonan yang mengeluarkan cahayanya dua kali ganda daripada asalnya.
sebab dia bergabung antara dua planet, mengeluarkan satu cahaya yang sangat-sangat terang, dan apabila dikira, maka tarikh tersebut ialah pada Jun. 25 Jun pada tahun 2 Masih, maka berlakulah conjunction di antara bulan, ada di antara Jupiter dan Mars. Dan berdasarkan tarikh ini, sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Bible, yang mengatakan pada malam itu malam yang panas, dan pada malam conjunction berlaku yang mereka sebut the Star of Bethlehem, maka saintis membuat kesimpulan bahawa tarikh lahir Nabi Isa AS adalah pada Jun. Al-Quran menyatakan Nabi Isa dilahirkan ketika musim buah kurma sedang masak, dan kedua ini menggambarkan pada musim panas, bukan pada musim sejuk sebagaimana yang mereka raikan hari ini. Dan Allah mengatakan yudahuna kalladzina kafaru min qabl, dan samalah perkataan orang kafir dahulu, mereka mengatakan Tuhan mereka lahir pada sekian-sekian dan ibunya lah manusia, ayahnya Tuhan, dan itulah persamaan di antara deity-deity yang disebut dalam sejarah Barat ataupun dalam sejarah Yunani. Dan apakah kita dapat merayakan hari Christmas? Maka Mufti Mekah mengatakan tidak boleh sama sekali seorang Islam merayakan hari jadi ataupun perayaan Christmas sebab dia dikaitkan dengan kepercayaan Nasara. Perkataan asalnya kata la yajuz lil muslim wal muslimah al musyrikah an nasara aw yahud fi urihim bil kubrah min ayahin. Tidak boleh seorang lelaki muslim ataupun wanita yang merayakan hari raya Yahudi ataupun Nasrani sebab dia melibatkan dengan akidah. Walaupun demikian, ada pandangan ulama juga yang membolehkan atas dasar persahabatan dan sebagainya. Tetapi berdasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Mekah ini, maka tidak dibolehkan sama sekali. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kebanyakan Tuhan yang mereka sebut Tuhan di dalam budaya Mesir, dalam budaya Greece, Yunani, mereka mengatakan Tuhan dilahirkan oleh anak dara, seorang gadis yang belum berkahwin, dan mereka gambarkan dalam zodiak sebagai Virgin atau Virgo. Zodiak Virgo menggambarkan mak Tuhan yang belum berkahwin dan diletakkan sebagai satu zodiak. Zodiak ini diletakkan dalam satu tahun, terdapat 12 zodiak, dan ini juga datanya ataupun value-nya ataupun normanya berdasarkan kepada kepercayaan Tuhan-Tuhan orang Greece yang bercanggah sama sekali dengan umat Islam. Oleh sebab itu dalam konteks ini umat Islam, ulama mengatakan bahawa haram untuk umat Islam merujuk bintang zodiak sebagaimana yang dikeluarkan oleh orang Barat yang mengatakan bulan sekian maka sifatnya sekian, maka sangatlah malang apabila kita melihat sebahagian daripada kita berpandu kepada bintang tersebut ataupun pada zodiak ini, sebab dia dari segi asasnya, dari segi falsafahnya, dia dikaitkan dengan ketuhanan dewa-dewa orang yang terdahulu. Yudahuna kalladzina kafaru min qabl. Dan itulah perkataan yang sama diangkat orang kafir sebelum datangnya Islam. Mereka sama-sama mengatakan Tuhan dilahirkan pada hari sekian dan dipengaruhi oleh zodiak dan sebagainya. Dalam konteks ini, fatwa yang dikeluarkan bahawa tidak boleh umat Islam merujuk zodiak sebagai panduan harian untuk mengetahui sifat manusia dengan zodiak yang mereka punyai, dan itulah sebagai satu perkara yang syirik. Wa ala hadza fala juz ultimate fi tahdid sifatin nas alla marut fi tarikh miladihim wa rujihim alladhi yansabuna ilaihi. Wa kullu dhalika min al-batil. Merujuk kepada zodiak ialah satu perkara yang batil, perkara yang sesat. Oleh sebab itu mari kita bebaskan diri kita. Apabila bertemu dalam akhbar umpamanya hari ini hari bintang anda ialah bintang Virgo umpamanya. Hari ini hari yang bahagia untuk anda. Tiba-tiba hari ini kita dapat gaji. Kita bahagia, kita percaya, tetapi orang lain yang bukan bintang Virgo juga terima gaji yang sama, maka mereka turutkan bahagia dan kita jatuh. Bagaimanakah kebatilan telah masuk dalam masyarakat Islam? Sedangkan perkara ini ialah perkara yang asing daripada kita Islam, yang dibawa oleh kepercayaan orang Greece dan sebagainya, yang telah bertapak dalam masyarakat Melayu kita hari ini. Dan itulah satu perkara yang cukup mendukacitakan. Tentu yang saya hormati, kita lihat bagaimanakah timbulnya mereka menyembah manusia sebagai Tuhan. Umpamanya Raja Konstantin. Konstantin asalnya lah agama Mitra yang mengatakan bahawa Mitra melahirkan anak. Mitra ialah dewa yang disembah oleh orang Parsi. Dan dia telah menawan Rom. Dia menjadi Emperor Rom. Walaupun dia agama Majusi, tetapi rakyatnya beragama Kristian.
Lalu dia ingin menyatukan penduduk Kristian dan dia telah meletakkan bahawa Jesus Christ dilahirkan pada 25 Disember sebagaimana mitra lahir. Perjanjian asal pada Konstantin ialah mitra agama orang Parsi. Dan sekarang dia menguasai Rom. Dan dia membawa agama Parsi ke dalam masyarakat Rom. Dan Tuhan mitra ini lahir pada 25 Disember. Maka dia mengatakan bahawa Jesus Christ lahir pada 25 Disember, sedangkan dia bukan seorang Kristian. Ketika dia mengumpulkan seluruh pendeta Kristian di Indonesia, di Turki, untuk menyatakan siapakah Jesus Christ, mereka mengambil kesimpulan bahawa Jesus Christ ialah sebagaimana Hercules, sebagaimana mitra, yang ayahnya adalah Tuhan, tetapi ibunya bukan Tuhan, dan dia adalah separuh Tuhan. Dia adalah Tuhan, anak yang dibegotten, kata mereka dalam keputusan Indonesia. Dan oleh sebab itu, maka persamaanlah perkataan orang terdahulu daripada mereka. Dan tuan-tuan, dan Konstantin hanya memeluk Kristian pada hari kematiannya. Pada hari dia mati, barulah dia menerima Islam, menerima Kristian sebagai agamanya. Sebelum ketika dia membuat keputusan bahawa Jesus Christ adalah Tuhan, dia masih belum Kristian lagi. Tapi dia masih berpegang kepada agama mitra yang dianutnya sepanjang hayat, kecuali hari kematiannya dia bertukar agama menjadi Kristian. Tuan-tuan yang saya hormati, dalam budaya mitra, agama mitra, dan dikatakan mitra adalah Tuhan kepada matahari, yang mereka sebut sebagai Solis Invicti, yang lahir pada 25 Disember. Maka kita lihat seluruh tuhan-tuhan yang disembah di barat, di Yunani, Greece, mereka meletakkan Tuhan mereka lahir pada 25 Disember. Maka perkataan mereka sama sebagaimana Allah sebutkan tadi, yudhihuna qala alladziina kafaru min qabl, maka bersamalah kata-kata mereka orang terdahulu, orang kafir yang terdahulu. Dan itulah latar belakang kepada Hercules yang kita nak sebut sekarang. Kenapakah mereka memilih 25 Disember sebagai hari lahir Tuhan? Di dalam astronomi kita lihat bahawa dalam satu tahun, malam yang paling panjang ialah pada 21 Disember. Pada 25 Disember, pada 25 Disember, maka hari mula naik lebih awal daripada semalam. Dan hari itu dipanggil solstice. Malam paling panjang dan cahaya baru bertapak di ufuk ketika 25 hari Disember, mereka sebut dia adalah rebirth ataupun reborn. Maka disitulah orang yang terdahulu, mereka menyembah matahari ini pada musim solstice dan mereka menjangkakan Tuhan berada di matahari. Dan inilah yang mereka sebut sebagai winter solstice. Mereka celebrating the light. Mereka menyembah, merayakan Tuhan matahari yang berikan cahaya. Subhanallah. Dan persamaan inilah yang dilakukan dalam sejarah manusia seluruhnya, kecuali Islam, kecuali agama yang benar yang diturunkan Allah SWT. Dan itu sebab tuan-tuan kita lihat di England umpamanya, mereka masih lagi mengalahkan upacara di Stonehenge di selatan England. Ada satu kawasan yang batu-batunya disusun, dan batu-batu ini dipercayai untuk merayakan hari solstice sebelum Kristian lagi. Dan selepas Kristian, mereka meneruskan amalan solstice ini dengan meletakkan tarikh kelahiran Tuhan mereka pada 25 Desember, pada hari solstice. Dan inilah yang digambarkan pada hari 25 Desember, selepas malam terlalu panjang pada 21, 22, 23 dan 24. Maka 25 cahaya matahari naik lebih awal daripada sebelumnya. Maka pada hari itulah mereka merayakan winter solstice. Dan kelahiran Tuhan-Tuhan yang mereka sembah sebelum Kristian, iaitu sebelum ketika zaman Rom lagi, mereka mengatakan bahawa Tuhan dilahirkan pada hari solstice, iaitu pada 25 Desember, sebab 25 Desember ialah permulaan kepada hari yang cemerlang selepas mereka berada dalam zaman kegelapan, iaitu pada hari-hari yang sangat panjang malamnya dalam satu tahun. Dan kita kembali kepada Zeus. Zeus menguasai alam semesta mengikut pilihan mereka. Dan dialah Tuhan kepada Tuhan. Dia ada beberapa orang anak. Antaranya ialah Hercules yang kita sebut tadi. Dan ada dewa lain yang berkahwin dengan Zeus melahirkan anak Apollo. Mereka menguasai matahari. Jadi orang Yunani, orang Greece merayakan Tuhan Zeus ini dengan menyembah matahari. Dan oleh sebab itu mereka setiap tahun akan mengambil cahaya matahari ini daripada bukit Mount Olympus. Di Olympus ini mereka akan melihat pada matahari. Dan mereka mengambil
daripada cahaya matahari, letakkan ke dalam bola ataupun dalam parabola kaca, yang di situ kita lihat cahaya matahari akan bertumpu pada satu titik parabola. Pada titik parabola itu diletakkan obor dan menyalakan api seolah-olah dia simbol daripada Zeus. Dan inilah yang dilakukan oleh 11 orang gadis. Gadis yang belum kahwin, yang akan mengambil api Zeus ini. Dan akan diarak api obor ini sebagai simbol untuk merayakan Zeus dan keluarganya yang menguasai matahari. Dan peristiwa ini dilakukan di Olympus ataupun di Olympus. Dan sukan yang diadakan sempena dengan merayakan Tuhan Zeus ini dipanggil sukan Olympia ataupun kita panggil Olimpik sekarang. Dan sukan Olimpik ialah tema ialah ketuhanan Zeus, ketuhanan Hercules, dewa Apollo, solstice dan sebagainya. Maka inilah yang dilakukan oleh orang terdahulu. Tidak ada kena-mengena kita dengan Islam. Mereka melakukan sukan ini ialah untuk agama, sebagai ibadah kepada Tuhan yang mereka percayai, kepada dewa yang mereka sembah. Dan kemudian obor yang diambil daripada api yang berpunca pada matahari ini. Mereka mengatakan bahawa cibisan api inilah cibisan matahari. Dan mereka akan menyalakan obor seperti itu dan akan diarak ke seluruh negeri. Sehingga mereka akan berkumpul dalam satu stadium upacara untuk memperingati Zeus yang sedang merhatikan mereka. Lalu api ini berganti-ganti relay yang dipanggilkan sekarang. Seorang pada seorang dibawa sehinggalah yang terakhir akan membawa ke dalam stadium yang sukan bakal diadakan. Di situ api akan dinyalakan sebesar-besarnya. Dalam konteks kita pada zaman yang moden ini, ketika sukan Olimpik Beijing pada tahun 2008 lepas, kita lihat bagaimanakah perkara ini dilakukan untuk membawa obor ini ke Beijing. Caranya ialah 11 gadis akan menyalakan api ini di Olympus. Ini ialah sebagai simbol Tuhan Zeus. Api Zeus ini akan dibawa oleh beberapa orang dan akan dibawa mengelilingi dunia. Sebagaimana gambar ini daripada Athens, mereka akan bawa ke Saint Petersburg di Rusia, dibawa ke London, kemudian bawa ke Paris, dibawa ke San Francisco, dibawa ke Buenos Aires, dibawa ke Darussalam, dibawa ke Islamabad, dibawa ke Bangkok, dibawa ke Kuala Lumpur, dan dibawa ke Jakarta, dibawa ke Canberra. Maka seluruh dunia akan dibawa diusung obor Zeus. Akan dibawa seluruh dunia sebelum dipasang di stadium besar Beijing untuk merayakan Hari Sukan Olimpik, sukan terbesar dunia. Tuan-tuan, ini gambar di London. Apabila obor yang dipasang daripada Olympus tadi dibawa sampai ke London, dan di London akan ada pasukan yang akan bergelik membawa obor ini. Obor ini akan diraihkan sebagai menghormati dewa-dewa yang telah ditentukan oleh orang Greece. Tuan-tuan, orang Greece. Dan tuan-tuan akan dibawa menuju ke dalam studio. Ini pemandangan antara sukan Olimpik yang awal. Pelari yang terakhir akan membawanya ke dalam stadium. Di situlah sukan Olimpia akan diadakan. Dan di situ api ini akan dipasang sebesar-besarnya. Ada banyak cara. Antaranya ialah yang paling awal digunakan dengan memanah api tersebut yang dibawa oleh obor tadi ke dalam kawah api yang lebih besar. Ini untuk mengambil sempena dewa Apollo. Apollo adalah dewa matahari, mengikut percayaan orang Greek. Dan pelari yang terakhir akan menyerahkan kepada seorang pemanah. Pemanah akan panah api tersebut yang jatuh ke dalam kawah. Maka mereka bertafakur ramai-ramai dan mereka melihat api yang besar. Maka bermulalah sukan Olimpik dulu dan sekarang. Ini mengambil sempena bagaimanakah yang dilakukan oleh Apollo mengikut percayaan mereka. Apollo seorang pemanah yang hebat. Dia boleh memanah matahari. Dan bagaimana sukan Olimpik ini, mereka panah dan masuk ke dalam kawah dan dibakar sebagaimana yang tuan lihat. Ini sukan yang diadakan pada tahun 36 di Berlin, Jerman. Api yang besar ini akan dipasang 20 hari 20 malam selama sukan Olimpik berlangsung. Sukan ini tidak boleh memadamkan api ini. Api ini sebagai
sebagai status utama dalam sukan tersebut. Sebab inilah untuk penghormatan kepada Dewa Zeus. Itu sejarah dan falsafah. Dan di dalam Olimpik yang berlaku selepasnya, perkara yang sama diulang berkali-kali. Dan ini pemandangan yang berlaku di Helsinki, di Finland. Maka api ini sudah tidak lagi dipanah, sebab tidak ramai yang dapat panah tepat ke dalam kawah api yang besar tadi. Dan dipasang berdasarkan kepada obor yang terakhir yang dibawa oleh pelari yang terbaik untuk masuk ke stadium, dan mereka akan bertafakur di depan api ini sebagai simbol kepada sukan Olimpik pun bermula. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat inilah di Meksiko. Api yang sangat besar telah dipasang untuk sempena pertama hari untuk pembukaan Olimpik. Api ini diambil daripada Gunung Olympus, yang diambil daripada matahari, bersambung-sambung seluruh dunia, akhirnya sampai ke Meksiko, dibakar dengan api yang sangat marak, dan sukan pun berlangsung selama 20 hari 20 malam, dan api ini tidak akan padam selama masa yang dilakukan tersebut. Inilah amalan orang Greece yang masih hidup sampai hari ini, dihidupkan oleh orang moden. Kalau kita berhujah bahawa kita memerlukan api untuk waktu malam, maka kita ada elektrisiti, lampu elektrik yang cukup kuat sekarang. Dan tuan-tuan lihat di belakang mereka, tuan-tuan sana ada lampu elektrik yang sangat hebat, tetapi mereka masih menggunakan api sebagai simbol sukan Olimpia yang dilakukan untuk Tuhan Zeus. Dan kita lihat, ini di Jerman sekali lagi, di Munich pada tahun 72, api yang besar telah mulai dipasang, dan mereka bertabuh di situ. Dan ahli sukan terbaik mereka lah yang diberikan penghormatan untuk membesarkan api yang dibawa daripada Gunung Olympus tadi. Dan kita lihat peristiwa ini berlaku setiap tahun di London. Maka kita lihat peristiwa ini terus dirayakan dengan upacara yang sama. Selain pada bunga api yang meriahkan lagi sambutan hari Olimpik, yang bermulalah sukan Olimpik yang asalnya lah untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa yang mereka percayai. Dan tuan-tuan, mari kita kenang kembali. Mereka percaya bahawa Tuhan itulah sumber kekuatan mereka, yang mereka sebut Chi, tenaga, dan yang inilah yang mereka kemudiannya menjadikan dewa-dewa mereka. Sebahagiannya mendiami matahari, dan sebahagian mereka menyembah matahari. Kita ingat ketika zaman Nabi Ibrahim AS. Kita lihat bahawa ketika itu penduduk yang berada di kawasan Nabi Ibrahim dilahirkan di Iraq, mereka menyembah matahari. Dan sifat ini dikuasai daripada masa ke masa. Dan oleh sebab itu Olimpik dilakukan untuk upacara yang sama. Tidak ada kena-mengena dengan kita Islam. Dan setiap yang dilakukan, api yang diambil dari Gunung Olympus, simbol ialah Tuhan Zeus. Dan 11 gadis yang masih lagi virgin, yang masih lagi dara, yang membakar api ini, yang akan menyerahkan kepada pelari yang terbaik di Greeks, di Yunani, di Greece, yang akan membawa seluruh negara akhirnya dibakar di dalam stadium, sebab inilah upacara keagamaan. Dan sukan Olimpik ada sekarang, kata penganjurnya ialah untuk menghubungkan zaman silam dengan zaman moden, yang Greece menjadi penghubung di antara zaman moden dan zaman silam mereka. Maka api yang sama diraikan dalam setiap kali sukan Olimpik yang diadakan seluruh dunia. Tuan-tuan, ketika Nabi Ibrahim, kaum Nabi Ibrahim juga menyembah matahari, mereka menyembah bulan, mereka menyembah bintang. Sebagaimana Allah rakam pada surah Al-An'am, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma rasyamsa bawatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala kami ini bari'um mimma tusyrikun. Dan ketika Nabi Ibrahim melihat matahari yang terang benderang, maka dia katakan, inilah barangkali Tuhanku, inilah Tuhanku. Inilah lebih besar daripada bulan yang dilahirkan semalam. Sebab dalam tafsir mengatakan Nabi Ibrahim dilahirkan dalam gua. Ibunya takut pada Namrus, lalu dilahirkan dalam gua. Apabila dia keluar pada gua, dia melihat matahari dan kaumnya menyembah matahari. Itu kata sebahagian ahli tafsir. Dan apabila matahari telah hilang, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, kaumku, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Dan menyembah matahari ini berlaku sepanjang zaman yang silam. Dan dia dibawa daripada Iraq, dibawa ke Parsi, dibawa ke Rom, dibawa ke Greece,
dan sekarang seluruh dunia mengiktiraffi dalam peristiwa Olimpik yang dilakukan setiap tahun. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, ini wajhatu lillazi fataras samawati hanifan wa ma ana musyrikin. Dan aku meluruskan wajahku kepadamu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang hanif, dan aku tidak daripada orang yang musyrik. Nabi Ibrahim istiharkan bintang, matahari, bulan, dia membebaskan diri. Bukan Tuhan, bukan sembahan, tetapi sembahannya lah ini wajhul ladzi fataras samawati, yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan Zeus, tuan-tuan, dia tidak tahu pun bahawa wanita yang dia cipta itu lebih cantik daripada yang dia sangkakan. Dan Allah yang menciptakan langit dan bumi, manusia dan seluruhnya. Inilah yang disebut oleh Nabi Ibrahim, bahawa dia mewajahkan, memberikan, meluruskan wajahnya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan itulah membezakan antara amalan orang terdahulu dengan amalan yang Allah wahyukan kepada para anbiya. Kita lihat juga, tuan-tuan, di Parsi. Mereka juga menyembah api. Ini dipanggil agama Majusi. Agama Majusi ini sama, dia ada hubungan dengan orang Greece. Sebab Mitra, Tuhan Mitra yang disembah di Parsi, disebut sebagai Tuhan Zeus ataupun Sol Invicti di Rom. Dan mereka sama-sama menjadikan api sebagai sembahan mereka. Kalau di Rom mereka menyembah matahari, tetapi di Parsi mereka menyembah api yang dibawa sebagai simbol matahari. Dan inilah yang berlaku dalam masyarakat yang jahiliah. Masyarakat yang belum kenal Islam, yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, yang membebaskan diri kita daripada segala amalan yang jahiliah, yang syirik, yang menduakan ataupun mensyirikkan Allah SWT. Dan tuan-tuan, amalan ini diteruskan oleh orang Majusi sampai sekarang. Apabila mereka ada upacara sebagaimana mereka adakan forum, maka api akan diletakkan di tengah-tengah perbincangan mereka. Sebagaimana Olimpik meletakkan api di tengah-tengah sukan, maka orang Majusi juga meletakkan api dalam setiap acara mereka. Api yang besar ini diambil sebahagiannya dan dipasang dalam bekas yang lebih kecil. Dan inilah amalan yang hampir sama di antara amalan orang Greece dengan amalan orang Parsi. Yang kemudiannya tersebar ke seluruh dunia. Islam datang untuk memadamkan amalan yang palsu ini. Dan cukup malang, tuan-tuan, di negara kita, sebelum Islam datang, kita juga terlibat dengan api yang sama. Dan cukup malang sampai sekarang, bom Melayu masih ada lagi membara api, menggunakan api. Mereka membakar kemian mereka. Dan membara api inilah yang sebahagian, kalau kita trace ke belakang, kita akan temui dengan perkara yang Yaudahu naqalal ladzina kafaru min qabl. Kita akan temui persamaan kepada satu punca yang sama. Dan tuan-tuan, saya di kampung ada juga menggunakan api ini, tetapi untuk waktu malam. Kita panggil karak. Orang Kelantan panggil karak, orang sini panggil jamong barangkali. Ini kita gunakan waktu malam ketika kita belum ada electricity. Saya dilahirkan di kampung yang terpencil, di kampung yang miskin. Tidak ada api kecuali karak inilah kita gunakan waktu malam untuk pergi belajar Al-Quran di rumah tuan guru kita. Kita bawa alat karak yang panjang. Separuh digunakan untuk sampai tuan guru, separuh lagi untuk kita balik semula ke rumah kita. Dan inilah yang kita lakukan, tidak akan mengena dengan agama. Kita lakukan inilah karena kita tidak ada alat untuk menjurus jalan ketika itu. Dan kita menggunakan ini semata-mata untuk cahaya. Tuan-tuan, kita lihat apa yang dilakukan oleh Olimpik. Olimpik menggunakan gas untuk menghidupkan api yang mereka ambil daripada Gunung Olympus. Dan mereka menggunakan propen ataupun mereka menggunakan butin dan propen. Tetapi sekarang mendapat bantahan daripada dunia alam sekitar. Mereka mengatakan gas ini akan merosakkan alam semesta. Dan mereka mencadangkan supaya menggunakan hidrogen. Sebab hidrogen simbolis matahari. Matahari ialah hidrogen dan helium. Oleh sebab itu, api yang dibawa, yang diarak ini harus dibakar dengan gas hidrogen. Supaya persamaan antara maksud matahari yang menimbulkan sebagai Zeus, maka harus di bawah pun kita menggunakan hidrogen yang sama. Dan sekarang, dalam Olimpik yang terakhir, di Jepun, mereka mula menggunakan hidrogen untuk pasapah yang sama barangkali. Selain daripada untuk membersihkan, sebab hidrogen membakar tidak mengeluarkan bahan yang berbahaya. Sebagaimana profen ataupun butin yang membakar, yang mencemarkan udara. Dan tuan-tuan, kita lihat
dalam Sukan Olimpik yang terakhir, yang baru berakhir 3 hari lepas. 8 hari bulan Ogos mereka berakhir. Dan mereka bermula lebih awal, bulan Julai. Dan api yang diambil daripada Gunung Olympus telah terpadam. Sebab mereka menangguhkan 1 tahun disebabkan oleh masalah COVID. Maka api yang diambil daripada Gunung Olympus telah dipadam. Sehingga setahun kemudian, maka obor yang sepatutnya daripada Gunung Olympus ini diterbangkan terus ke Osaka. Daripada Osaka lah baru mereka membawa arakan obor yang simbol kepada simbol Greece yang lama tadi. Dan mereka membakar satu demi satu. Dan inilah bermulalah relay yang dilakukan oleh Sali Sokan Jepun untuk meneruskan upacara yang dilakukan oleh orang Greece ribuan tahun lepas. Dan mereka membakar dengan menggunakan gas hidrogen. Dan pertama kalilah gas hidrogen digunakan untuk obor di dalam Sukan Olimpik. Dan kita lihat inilah tokoh-tokoh Sukan Jepun mula membawa obor yang sepatutnya datang daripada Gunung Olympus ini dibawa untuk disertakan dalam Sukan Olimpik di Osaka. Dalam peristiwa yang sangat gemilang mengikut tarikhan mereka, maka akhirnya obor ini pun sampai ke stadion yang dimasukkan. Maka ahli sukan yang terkenal, Naomi Osaka namanya, seorang pemain tenis terkenal Jepun, diberikan penghormatan untuk membakar api ini di dalam kawah yang besar sebagai simbol yang dilakukan oleh orang Greece sebelum ini. Maka di sini dibakar dengan penuh penghormatan. Tetapi sayang pada malam itu dikatakan tidak ada penonton sebab larangan SOP, sebab kita sedang mengalami musibah yang berlaku yang diakibatkan oleh COVID-19. Jepun juga tidak terkecuali, dan peristiwa yang sepatutnya mereka berkerumun di sekeliling api ini tidak berlaku pada malam tersebut. Sebab maka peristiwa ini hanyalah dilakukan sebagai simbolik semata-mata. Maka api pun dipasang selama berjalannya Sukan Olimpik di Tokyo begitu lama. Tuan-tuan, Tokyo 2020 tertangguh Tokyo 2021. Tetapi api yang sama menjadi simbol yang berlaku dalam Sukan Olimpik yang dilakukan di Tokyo ataupun di mana saja. Dan selepas ini bakal diadakan di Paris, maka api yang sama yang bermula pada Gunung Olympus akan dibawa ke Paris. Dan soal ini akan berganti-ganti, akan dilakukan sampailah masa yang tertentu. Tuan-tuan, kita lihat pula bagaimanakah medal ataupun piala. Piala yang diberikan ataupun medal yang diberikan, pingat yang diberikan kepada pemenang. Dan sejak daripada 1998, mereka meletakkan, mewajibkan bahawa wajah yang harus digambarkan dalam medal ini, dalam pingat emas, perak ataupun dalam gangsa ini, harus mengambil gambar dewa Nike, Nike. Nike ini juga lah dewa kepada dewa perempuan. Dewa perempuan yang sangat handal. Dalam setiap sukan dia menang sentiasa. Maka ada syarikat kasut menamakan Nike, Nike. Dan dalam medal Sukan Olimpik pun dewa yang sama diletakkan sebagai simbol kemenangan, ialah kemenangan yang bertunjangkan kepada value ataupun budaya norma orang yang menyembah Zeus dan menyembah Nike. Maka di medal ataupun di pingat inilah terteranya Zeus ataupun terteranya dewa perempuan yang bernama Nike ini. Ini tuan-tuan lebih jelas. Dewa ini punya sayap dan dia akan masuk ke mana saja. Dalam sukan dia akan menang. Dia tidak pernah kalah. Dan sebagai simbolnya diletakkan dalam pingat emas, perak dan gangsa. Setiap negara yang menghancurkan Sukan Olimpik mesti masukkan dewa ini sebagai pemenang. Walaupun di belakangnya boleh diletakkan Tokyo, Beijing dan sebagainya, tetapi harus depannya mesti diletakkan dewa. Walaupun dilakukan Sukan Olimpik ini sekiranya dilakukan di Mekah ataupun di negara Arab. Bukan di Mekah, tuan-tuan, di Arab Saudi. Maka perkara yang sama harus dilakukan untuk medal yang harus dilakukan dan api harus dibakar dalam mesej yang sama. Dan negara yang menyertai Sukan Olimpik di Tokyo seramai
sebanyak 206 negara. 58 negara ialah negara Islam. Negara ini semuanya melalui proses yang sama. Kita tidak percaya pada api. Barang kita pergi untuk sukan semata-mata. Tetapi value yang ada di sebalik daripada sukan ini ialah yang bercanggah dengan perasaan kita. Kita pergi ialah untuk bersukan. Sukan merapatkan antara bangsa. Tetapi di sebalik sukan yang mereka adakan ini, mereka ada value dan sistem nilai yang mereka tanam sejak zaman purba Yunani dan dipelihara sampai hari ini. Sebagaimana penganjur mengatakan bahawa ini sebagai menghubungkan zaman silam dengan moden dengan apa yang disebut dengan Olympus atau Olimpik. Tuan-tuan yang hormati, sekarang masuk dalam waktu isya. Tuan-tuan yang ingin terus bersolat, silakan izinkan saya untuk meneruskan sedikit lagi. Dan kita lihat bagaimanakah seperti yang sebutkan tadi, sama ada obo ataupun kawah obo, mereka menggunakan H2. Ada banyak sebab menggunakan hidrogen ini sebab dia bersih. Dan yang kedua ya, symbolize matahari itu sendiri. Sebab komponen matahari ialah hidrogen dan helium. 70% ialah hidrogen dan 26%, 28% ialah helium. Dan ada gas-gas lain yang komponen yang kecil, tetapi yang utama di matahari ialah hidrogen, dan demikianlah juga obor dan juga obor besar yang di kawah obor yang besar di Osaka juga menggunakan hidrogen yang sama. Dan Jepun sebagai negara yang pertama menggunakan hidrogen ini mengatakan pilihan untuk akan datang menggunakan hidrogen selain pada falsafahnya yang asal, tetapi apa yang dipentingkan oleh Jepun ialah kebersihan udara, dan udara jangan dicemarkan oleh sukan Olimpik. Dan tuan-tuan, mereka sudah ada stesen H2, hidrogen, gas hidrogen, yang buat pertama kalinya digunakan secara resmi dalam sukan Olimpik. Bas yang membawa peserta diisi dengan gas hidrogen. Kereta, motosikal dan sebagainya yang bergerak semuanya diisi dengan gas hidrogen. Saya tidak pasti apakah dia meletup atau tidak, tetapi Jepun telah memberikan satu teknologi yang bersumberkan hidrogen 2 ataupun gas hidrogen sebagai sumber tenaga, dan semula pada tahun ini sukan yang akan datang mesti menggunakan hidrogen sebagai symbolize kepada matahari yang juga ada hidrogen. Tuan-tuan, akhirnya sukan Olimpik Tokyo pun tamat. Tamat pada 8 Ogos, 3 hari lepas, dan suasananya sangat suram. Mereka tidak boleh berkumpul dengan ramai. Yang mengembirakan, negara yang menang pingat yang banyak. Negara yang tidak menang juga tidak kecewa, sebab inilah bukan semata-mata untuk pingat, tetapi untuk perjumpaan. Sebagai satu perkenalan di antara kalangan anak Adam, berbagai agama, dan setiap mereka membawa mesej mereka masing-masing. Mereka datang untuk membawa mesej sukan yang murni, tetapi Olimpik tetap Olimpik. Maka budaya Olimpik dipertahankan oleh mereka yang menganjurnya. Dan tuan-tuan, kita lihat, maka akhirnya api pun dipadamkan. Maka dengan resminya sukan Olimpik Tokyo pun berakhir. Mereka bersorai, mereka meraihkan, dan ada yang menang dan ada yang kalah. Dan inilah obor yang bakal digunakan untuk Paris nanti. Paris 2021, 2024. Paris 2024 menggunakan obor yang sangat spesial, yang bakal diisi dengan gas hidrogen. Telah selesai diciptakan, dan inilah rupanya yang bakal digunakan di Prancis nanti. Dan negara yang menang, Amerika, China, Jepun, Great Britain sebagai 4 negara terbesar yang memenangi pingat paling banyak dalam sukan Olimpik kali ini. Pada mulanya kita menjangkakan China akan menjadi johan keseluruhannya. Tetapi pada hari terakhir, pada 8 hari bulan Ogos, 3 pingat diperolehi oleh Amerika dengan sendirinya meninggalkan China. Sebab China pada hari terakhir tidak dapat satu pingat pun, maka dengan bergaya Amerika menjadi negara yang paling banyak pingat dalam sukan Olimpik kali ini. Amerika, China, Jepun, Great Britain symbolize 4 negara besar dunia. Bukan saja sukan, tuan-tuan. Sukan, di sebalik sukan ini, mereka ingin menunjukkan bahawa mereka adalah superpower. Rusia juga tidak
terkecuali ingin menunjukkan mereka superpower. Tapi sayang, mereka disqualified untuk masuk dalam sukan Olimpik kali ini. Sebab dikatakan mereka terlibat dengan dadah dan sebagainya. Maka Rusia tidak dibenarkan untuk menyertai sukan Olimpik. Yang masuk ialah ROC, iaitu satu satuan Olimpik daripada Rusia. Bukan Rusia, tetapi persatuan Olimpik yang dipunyai oleh Rusia, bukan Rusia sendiri. Itu pun mereka menduduki tempat kelima. Dan tuan-tuan, inilah simbol kuasa politik dunia hari ini. Bukan saja sukan. Mereka ingin menunjukkan mereka menguasai dunia dalam segala bidang. Dan mereka ingin menunjukkan bahawa mereka adalah negara yang superpower. Dan mereka hampir kecewa apabila mereka menduduki tempat kedua di belakang China. Tetapi entah macam mana, dari terakhir, tak ada siapa yang sangka Amerika menang 3 peringkat emas pada hari terakhir. Dan dengan tiba-tiba, dia dapat menjadi juara dan China tidak boleh melampasi lagi sebab hari Olimpik telah berakhir. Itulah kisah detik-detik yang kita sifat lihatkan di antara moden dan yang lama. Dan sukan Olimpik ini menyambungkan antara budaya lama dengan apa yang ada hari ini, mengikut penganjur daripada sukan Olimpik yang diadakan di Jerman pada tahun-tahun yang lalu. Tuan-tuan, kita lihat ROC tidak mewakili Rusia secara resmi. Dia adalah sebagai satu badan yang berdang di bawah sukan semata-mata. Tetapi inilah mereka negara-negara yang besar yang menunjukkan mereka adalah superpower. Yang kita lihat kembali adalah United States, China, Jepun, Great Britain, Rusia, dan diikuti oleh Australia dan lain-lain. Negara-negara Asia, negara-negara yang di Asia Tenggara hampir tidak ada yang memenangi emas bagaimana yang dipunyai oleh negara-negara yang hebat. Dari segi fizikal, Allah kurniakan pada mereka. Dari segi kepintaran, Allah kurniakan mereka. Tetapi Allah berikan Islam pada kita. Allah berikan Islam, iman pada kita. Itulah yang terbaik segala-galanya. Dan sekiranya kita tidak dapat menjadi yang terbaik dalam Islam, Muslim yang terbaik, apa yang ada pada kita? Dari segi sukan, kita tak pernah menang. Dalam konteks bagaimana yang dimenangi oleh negara besar. Kita negara kecil, kita saiz kecil. Tapi Allah berikan Islam pada kita. Islam inilah emas yang berkilau. Melebihi segala emas yang ada di Olimpik, tuan-tuan. Itulah yang maksud daripada kuliah saya hari ini. Bahawa kita ada Islam. Dan superpower, mereka tidak ada Islam. Kita kecil, kita ada Islam. Kita kecil, kita ada kebenaran. Mereka besar, mereka kepalsuan. Dan cukup menarik. Ini ialah peserta yang termuda. 14 tahun, seorang gadis putih yang memenangi sukan, yang memenangi peringkat emas di Olimpik Tokyo. Dan apa yang saya sebutkan ialah value yang ada pada anak muda ini. Dia mengatakan ibunya suka, ibunya sakit, dan dia berusaha daripada kecil untuk membela keluarganya. Dan akhirnya dia memenangi peringkat emas di Tokyo. Seorang gadis sunti yang usianya baru 14 tahun. Memenangi peringkat emas di dalam satu daripada sukan terjun di kolam. Dan dia menyumbangkan kemenangannya untuk keluarganya. Dan misi inilah yang kita lihat satu perkara yang sangat indah bagi mereka yang menyertai sukan Olimpik. Tuan-tuan, mari kita kembali. Dan dari manakah asal usulnya obor ini? Saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan pada satu malam yang diriwayatkan dalam kitab Muwatta bahawa Rasulullah bersama dengan Jibril malam Isra Mi'raj. Tiba-tiba Rasulullah dikejar oleh Ifrit yang membawa obor api ini. Lalu Rasulullah mengadu pada Jibril. Jibril mengatakan, apakah tidak saya akan mengajar kepada Tuhan hamba satu doa yang akan menghancurkan Ifrit tersebut. Lalu diajar doa oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. A'udzu biwajhil karim wa kalimatil tamah allati la yuzhirun albir wa la fajr min syarr ma yanzil min sama wa ma yubiha wa ma syarr min zara' min al-ard wa ma yukrim minha ila akhirih. Lalu jatuh tersembam Ifrit yang bawa obor tadi. Rupa-rupanya yang bawa obor ketika malam peristiwa Isra Mi'raj bagi Rasulullah ialah Ifrit. Ifrit yang bawa obor. Rupa-rupanya Zeus itu yang disangka oleh orang
Greece itu sebagai Tuhan Dewa, rupa-rupanya Ifrit. Yang dinyatakan dalam hadis ini, yang membawa obor pada malam tersebut, ialah iblis daripada jin. Dan yang disebut Zeus dengan pelbagai nama, barangkali dia kembali kepada identiti yang sama. Sebagaimana dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh dalam Muwatta, maka terpadamlah api yang dibawa oleh Ifrit dan tersembamlah dia. Itulah tuan-tuan yang berlaku satu masa dulu dalam konteks umat Islam, yaitu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ifrit telah mengganggu Rasulullah dan dia tersembam di situ. Dan kita kembali pada sukan negara kita. Kita juga negara yang bertaraf antarabangsa, dan sukan kita juga harus mentaraf antarabangsa. Dan sukan Kuala Lumpur 2017 ialah kemuncak barangkali apa yang kita adakan dalam sukan moden di tanah air kita. Pada tahun 2017 tadi, 2017 yang kita sebut sebagai SEA Games, sukan Asia Tenggara, kita menjadi tuan rumah. Dan kita juga mempunyai obor yang sebagaimana antarabangsa. Ini SOP antarabangsa. Sukan SC pun juga kita ikut sukan antarabangsa. Kita juga mempunyai obor yang sangat indah dan dicipta khas untuk Malaysia. Tonton lihat betapa indahnya obor kita. Obor sukan SEA 2017 yang diadakan di Kuala Lumpur. Dan diarak daripada negeri ke negeri, daripada hujung negeri kepada negeri-hujung negeri, untuk meraihkan sukan yang sama sebagaimana yang diadakan antarabangsa. Dan kita membawa obor ini daripada satu negeri ke satu negeri, dan akhirnya dibawa ke hampir kepada tempat yang diadakan sukan itu, di sukan ataupun di stadium yang digunakan untuk sukan yang utama. Di sini kita lihat tokoh-tokoh temuka kita akan membawa satu demi satu, sama ada api ataupun tidak ada api, ataupun api ada kecil, diaraknya. Sebagaimana sukan Olimpik membawa obor ini daripada tempat ke tempat, maka kita juga antarabangsa, kita juga mempunyai sifat yang sama. Kita membawa obor ini dan akhirnya kita bawa ke pinggir stadium yang bakal diraihkan sukan SEA kita. Dan kita berikan kepada tokoh-tokoh kita yang utama untuk dibawakan ke dalam stadium. Dan orang yang terpilih akan membakar obor ini ke dalam kawah yang sangat besar. Dan tuan-tuan, siapakah yang bakal membawa obor terakhir dibakar dalam kawah yang besar dalam sukan Kuala Lumpur tadi? Dan tiba-tiba diumumkan bahawa tokoh tersebut ialah seorang wanita bernama Nur Dabitah. Dia diikat demikian dan diberi penghormatan untuk menyalakan sukan Kuala Lumpur dalam majlis yang gilang gemilang. Dan api pun menyala 10 hari 10 malam sepanjang sukan yang kita rancangkan, sukan yang indah dilakukan di Kuala Lumpur, sukan untuk Asia Tenggara yang menunjukkan bahawa kita juga mempunyai kemampuan untuk mengadakan sukan sebagaimana yang antarabangsa anjurkan. Maka tradisi ini diteruskan, gemilangnya dengan bunga api yang begitu gemilang pada malam tersebut. Selain pada api yang menyala dengan begitu hebat, maka kita juga ada electricity yang cerah gelang gemilang. Dan api pun menyala, maka sukan pun berlangsunglah selama masa yang ditetapkan. Dan yang dapat johan, yang dapat menang, yang dapat pingat emas, dapat pingat perak, mereka gembira. Dan sukan, semangat kesukanan harus dipupuk walaupun value yang ada sekitarnya perkara yang barangkali bercanggah dengan apa yang kita maksudkan. Begitu juga tuan-tuan, apabila Indonesia juga mengambil alih sukan pada tahun Sukan Asia pada tahun 2018. Diadakan 2 tempat di Jakarta dan Palembang. Dan Jakarta memberikan satu lagi pembaharuan di dalam kawah api. Mereka menjadikan kawah api ini sebagai gunung berapi. Gunung berapi dipotong di tengah-tengahnya, dan gambar ini diberikan di tengah-tengahnya. Dipasang api sepanjang Sukan Asia yang diadakan di Stadium Gelora Bung Karno dengan penuh semangat kesukanan. Dan Indonesia juga tidak kurang hebat. Mereka juga mencapai taraf antarabangsa, sebab api ialah sebahagian dari simbol antarabangsa. Dalam semua sukan yang diadakan di seluruh dunia, maka kita harus menjadi tahap antarabangsa. Tuan-tuan yang saya hormati, ini pemandangan sukan yang diadakan di Jakarta. Pasukan negara kita juga tidak kurang juga hebat.
bertembung dalam pasukan-pasukan yang hebat, dan kita juga punya pihak-pihak tertentu, dan semangat persaudaraan sukan juga dipupuk. Dan itulah tuan-tuan yang berlaku. Dan sukan sukma, sukan kanak-kanak, sukan-sukan sekolah, yang ke-19 yang diadakan di Perak pada 2018 lepas. Juga obor api juga menjadi tema utama. Kita lihat pelajar kita berpegang 20 orang lebih dengan obor yang sama. Peringkat sekolah juga harus dinaikkan taraf ketaraan bangsa. Maka antara satu ciri antarabangsa ialah api obor yang dibawa setiap pelajar. Sebelum memulakan sukan sukma, mari kita berhenti di sini. Dan kita melihat ke belakang. Kita melihat ke depan. Dan apakah yang kita lakukan ini sesuai untuk budaya kita? Walaupun kita ingin mencapai ketaraf antarabangsa, apakah dia sesuai dengan falsafah pendidikan yang kita amalkan? Untuk melahirkan pelajar yang bertampilan dari segi emosi, jasmani, intelektual, dan rohani, berdasarkan kepada keimanan kepada Allah SWT, kepada Tuhan. T huruf besar maksudnya kepada Allah SWT. Dan apakah yang kita lakukan dalam pendidikan sekolah kita? Menepati falsafah yang kita bina sebagai falsafah pendidikan negara kita. Dan tuan-tuan, saya tidak ada kepentingan. Saya orang tua. Saya seorang pesara. Saya tidak ke sekolah. Saya tidak ke kolej lagi. Saya sebagai orang tua bercakap di rumah. Kadang-kadang di sekolah. Kadang-kadang juga di surau, di masjid. Dan insyaAllah di JAIS pada hujung bulan ini untuk majlis falaknya. Dan insyaAllah 2-3 hari lagi di sekolah di Negeri Sembilan untuk merayakan Hari Kemerdekaan. Itulah saya. Saya bercakap sebagai orang tua, semata-mata orang tua. Marilah kita kembali kepada falsafah negara kita. Untuk melahirkan pelajar yang bersepadu dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelektual. Maka di manakah kita akan bawa pelajar kita nanti? Dan saya dapati bahawa di sekolah-sekolah terpencil di hujung negara juga, mereka juga setiap kali sukan, mereka akan ada obor, sekurang-kurangnya mereka membakar di atas periuk api. Sebagai simbol kita juga, taraf antarabangsa kita diukur daripada sebagaimanakah kita punyai api dalam sukan kita. Dan itulah sebagai barangkali, sebagai celoteh saya, yang tidak indah barangkali malam ini. Dan tajuk kali ini berbeza dengan tajuk yang kita pernah bawa pada sebelum ini. Tapi tujuan saya ialah mari kita sama berfikir. Apabila kita letakkan, kita bandingkan dengan ayat Quran yang kita baca sekarang, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukum al-jahiliyati yabghun? Wa man ahsanallahi hukman liqaumin yuqinun. Surah An-Nazm. Apakah hukuman jahiliyah yang kamu cari? Apakah hukuman jahiliyah yang kamu cari? Apakah value jahiliyah yang kamu cari? Dan siapakah yang lebih baik perkataan daripada perkataan Allah? Daripada hukum Allah. Siapakah yang lebih baik? Apakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi mereka yang yakin dengan hari akhirat, dengan keimanan pada Allah SWT. Dan ayat inilah untuk kita berfikir dan kita pertukarkan haluan kita. Sebab kita berbeza. Allah anugerahkan kita iman yang membezakan kita dengan orang lain. Dan Allah juga mengatakan dalam surah yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surah Al-An'am. Katakanlah Muhammad, qul, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku untuk Allah. Allah yang menciptakan segala alam. Tidak ada syirik kepadanya. Dan demikianlah aku disuruh untuk menjadi orang yang terawal menyerah diri padamu ya Allah. Dan surah An-An'am inilah yang membezakan kita dengan mereka. Sebab hidup kita, ibadah kita, mati kita, segala-galanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Dan kita berbeza dengan seluruh kehidupan lain yang menjadikan dunia sebagai matlamat akhir mereka. Matlamat kita ialah akhirat. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam, tempat kita diuji, dan matlamat kita adalah di akhirat nanti. Dan pasti kita berbeza dengan mereka. Tuan-tuan. Dan kini saya tutupi dengan penuh perasaan sedih saya. Perasaan harapan kepada generasi muda. Mari kita berfikir. Jangan kita berfikir dengan cara orang lain berfikir. Kita ada
agama kita yang indah. Kita ada kitab kita yang indah. Kita ada perjalanan kita hidup yang indah. Dan mari kita kembali kepada keindahan kita. Dan jangan kita mencari keindahan di luar daripada jalan yang benar ini. Dan itulah pesanan saya sebagai orang tua kepada adik-adik yang mendengar perkataan saya malam ini. Tidak maksud saya untuk provokasi dan sebagainya. Hati saya bersih, hati saya sangat ikhlas untuk sampaikan mesej ini. Supaya kita sama-sama membina sebuah ummah yang beriman, bertakwa, dan berjaya dunia dan akhirat. Dan dengan kata itu, kita kenang kembali falsafah pendidikan kita. Apakah yang kita ingin capai? Untuk kita capai dari segi harmoni, dari segi intelek, emosi, jasmani, berdasarkan kepada keimanan kepada Allah SWT. Dan begitu cantik falsafah kita. Marilah kita amalkan. Dan jadikan panduan kita dalam perjalanan kita seterusnya. Dan akhirnya, mohon maaf. Terima kasih. Salam al-jirah. 1443. Moga-moga tahun ini tahun yang cemerlang untuk kita, umat Islam. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada segala musibah. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada bencana. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah di dunia dan akhirat. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tasbih besar dan walas. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam sempurna